Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Ustaz, pengacara majlis, yang dihormati pengurusi masjid, seluruh tuan kuasa, tuan imam, tuan masjid, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Tawabi karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Petik satu kisah Saudara Syekh Muhammad, kisah zaman Nabi Musa AS. Waktu tu berlaku kemarau banyak, teruk kering, tak ada makanan, tak ada minuman. Waktu tu semua satu kaum ni duduk dalam keadaan yang susah. Lalu dia pun pergi mengadu dekat Nabi Musa AS. Wahai Nabi Musa, mintalah dekat Tuhan, minta supaya Allah turunkan balik hujan ni. Dan semua orang duduk dalam susah ni, tolonglah minta dekat Tuhan supaya Allah turun balik hujan. Lalu Nabi Musa pun menghimpunkan semua orang. Dalam kitab tu cerita 70,000 orang. Saya ada sampai 70,000 umat Nabi Musa AS. Nabi Musa ni di antara Nabi yang ramai pengikut, ramai umat. Satu hari Nabi SAW cerita ada Nabi 10 orang pengikut dia. Nabi 10 orang pengikut. Ada Nabi seorang yang pengikut. Ada Nabi langsung tak ada pengikut. Ada Nabi ujung ramai Nabi itu umat Nabi Musa AS. Satu ramai itu umat Nabi Muhammad SAW. Dia kata daripada kalangan umat tu 70,000 je orang masuk syurga terbahas. Nak cerita, bukanlah kejayaan dakwah itu dengan ramai yang mengikut. Kalau cerita dakwah dengan ramai pengikut, maksudnya Nabi Nuh AS tak berjaya dalam dakwah. Kan? Sebenarnya tu 50 tahun dakwah, 80 orang je ikut. Kalau masuk tadi raya hilang deposit. Kan? Jadi Allah tak tanya berapa orang mengikut kamu, wahai Musa. Ada benda-benda Nabi Nuh, hal balik tak ya Nuh? Kamu sampaikan. Adakah kamu menyampaikan Nabi Nuh? Nabi Nuh sampaikan, maka Salih ala Muhammad selesai. Teratur. Maka tergantung Salih ala Muhammad. Nabi Musa AS, Salih ala Muhammad, himpun semua kaum dia, berhimpun satu tempat, nak bermunajat, minta supaya Allah turunkan balik hujan. Lalu Nabi Musa pun angkat tangan, ya Allah, kau turunkanlah kembali hujan, rahmat kamu ni mai balik. Lalu apa Allah kata dekat Nabi Musa AS? Nabi Musa ni dia boleh bercakap dengan Allah. Itu mukjizat Nabi Musa AS. Lalu Allah kata dekat Nabi Musa, wahai Musa, sungguhnya ada di kalangan kamu ni, di kalangan 70,000 orang ni, ada seorang yang dia ni kekal buat maksiat 40 tahun. Dia ni duk buat maksiat dah 40 tahun, dan pasal dia seoranglah hujan tak turun. Pasal dia seorang ni hujan tak turun ni. Lalu Allah kata, kalau dia keluar daripada kelompok ni, nescaya rahmat Allah akan kembali turun, hujan akan kembali turun. Lalu Musa kata, macam mana aku nak sampaikan ni Allah ni ramai ni? Macam mana aku nak habaq kat dia? Aku bukan tahu mana seorang satu ni, mana satu ni. Macam mana aku nak bagi tahu kat dia, suruh dia keluar daripada kelompok ni? Allah kata, kamu cakap saya Musa, aku yang akan bagi tahu kat dia. Lalu Nabi Musa pun kata, wahai tuan-tuan sekalian,
Sungguhnya hujan tak turun ni, rahmat Allah terhenti ni pasal dalam ramai-ramai ni ada seorang saja yang dia duk kekal buat maksiat. Pasal dia seorang aja ni bala Allah turun. Aku nak minta orang tu boleh tolong keluar daripada kelompok nila ni juga. Pasal rahmat Allah akan kembali turun. Dalam ramai-ramai tu ada seorang tu dia berasa sungguh ni Musa kata kat dia. Dia berasa ni bukan orang lain dah, ni aku dah ni, dia kata. Dia bukan, dia tengok kiri, dia tengok kanan, orang semua susah, dia tengok keluarga dia semua pekat lapak, dia tengok ada orang yang kebuluran, ada orang pada kata, ya Allah, rupa-rupanya semua benda yang jadi ni bukan pasal orang lain, pasal aku rupanya. Lalu apa dia buat tuan-tuan? Dia menyesal, dia teriak, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Rupa-rupanya akulah jadi penyebabnya, aku menyesal, ya Allah. Semua ni aku pun semua ni punca aku. Waktu tu tiba-tiba awan pun main. Nabi Musa pun kata, ya Allah, tadi engkau kata hujan turun. Lepas tu Nabi Musa pun heran, dia kata, ya Allah, tadi engkau kata rahmat engkau terhenti ni, hujan ni tak berhenti, hujan ni tak turun ni pasal ada seorang duk kekal buat maksiat. Dan kau suruh aku keluarkan dia daripada kelompok ni baru hujan akan turun, tapi aku tak nampak seorang pun keluar daripada kelompok ni. Semua orang duduk tempat yang sama, tak ada seorang pun yang keluar. Tapi hujan dah kembali turun. Apa yang berlaku ni, ya Allah? Allah kata, sungguh orang tu masih ada dan dia bertaubat pada Allah, dan aku ampunkan dosa dia. Aku dah ampun dosa dia. Dia kata, ya Allah, hebatnya orang ni 40 tahun buat maksiat, hanya dengan satu minta ampun saja Allah ampun seluruh dosa dia, dan rahmat Allah turun. Ya Allah, boleh tak aku tahu siapa orang tu? Nabi Musa nak tahu tu bukan sebab nak kenal siapa orang buat dosa ni. Nabi Musa takjub dengan hebatnya orang tu hanya satu minta ampun, ya Allah, ampun dosa ni. Lalu Allah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, wahai Musa, sedangkan waktu dia melakukan dosa hari itu pun aku tutup. Siapa dia? Apatah lagi selepas dia bertaubat, lagilah aku nak tutup. Okey, tu kisah dia. Pengajaran kita nak ambil daripada kisah ni. Tazkirah kita malam ni, kita nak bincang yang ni je. Apa pengajaran kita boleh ambil daripada kisah ni? Nombor 1, pengajaran dia. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang apa yang berlaku di sekeliling kita ni bukan pasal orang, tapi pasal kita. Kedah hari ni berapa ratus kes? Kat 200 kes apa? Hari ni saja. Bandar Baru, dan antara kes 4 kes paling banyak sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Malaysia hari ni berapa ribu kes? 4,500 kes. Kan? Terus duduk tunding jari kat orang. Ni orang ni pasal lah. Ni orang ni pasal lah. Ni mesti ke abang tu hari tu ni. Abang tu hari tu ni sebelum jadi Covid ni, ada seorang abang tu dia pakai kain telekung, dia pergi tawah kat Kaabah. Kan? Oh, tunjuk kat semua orang, tak tunjuk kat diri sendiri. Boleh jadi tak yang duk jadi ni bukan pasal siapa-siapa, tapi pasal kita. Allah marah sangat kat kita ni. Ada benda kot yang kita buat yang Allah marah sangat, bukan sampai pasal kita ni semua orang kena. Boleh jadi tak? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau semua orang ambil waktu ni, ambil pengajaran, entah aku apa, entah pasal aku ke yang buat silap ni, entah aku ni yang buat salah kot. Dan kalau semua orang ambil benda tu, maka semua orang pun minta ampun, bertaubat, agak-agak boleh tak Allah angkat wabak ni? Tuan-tuan tahu tak? Kemarin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemarin Brunei buat pengisytiharan bebas Covid setahun, sempurna setahun cukup. Brunei tak ada satu kes pun satu hari. Padahal ni ceritanya dia duduk dalam Borneo tu, Sabah ada kat situ, Sarawak ada kat situ, Labuan ada kat situ, dia pun duduk Allah. Boleh tak kalau Allah nak angkat wabak ni, satu pun tak ada kat negara kita ni? Boleh tak? Faham tak faham? Saya tanya ni, hangguk pun tak mau, kuling pun tak mau, macam marah.
Boleh tak ni? Boleh kan? Boleh saja Allah nak angkat. Boleh je. Allah ni wabak dunia Ustaz, satu dunia kena ni. Satu dunia kena. Memang satu dunia kena. Tapi ada tempat yang Allah selamat. Tak ada satu kes pun. Sudah sebab. Maksudnya tuan-tuan, boleh saja Allah nak angkat benda ni kat kita. Boleh saja Allah tak izin benda ni sampai kat kita. Tapi Allah sedang mengizinkan. Dan benda ni makin bercambah tiap-tiap hari. Pasal apa kita tak muhasabah diri kita? Mungkin pasal aku kot. Dan tak ada benda aku salah buat. Saya semua. Lepas tu ulama susun kata, kesan-kesan daripada kita buat dosa. Bila kita buat dosa, antara kesan dia ialah orang sekeliling kita pun kena tempiah. Bukan sangat kita seorang. Seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tabi'in, dia kata, bila aku terlajak buat dosa, aku akan tengok perubahan wajah kepada isteriku dan binatang tungganganku. Binatang ni pun kena impact daripada dosa yang dia buat. Okey, nombor satu, pengajaran. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni waktu macam ni waktu musibah ni, waktu Allah bagi ujian. Satu hari Nabi SAW cerita dekat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Abi Dzar, apa pendapat kamu kalau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu menyaksikan kematian di sekeliling kamu ni, salli ala sayyidina Muhammad, sampai kematian ni masuk ke dalam rumah-rumah. Kematian wabak. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan tengok, saya dapat video di India. Allah, teruklah tuan-tuan, subhanallah. Lepas tu saya dapat satu statement yang dia tulis. Jumlah penduduk India dengan kes harian yang berlaku, berapa persen. Jumlah penduduk Malaysia dengan kes yang berlaku sebenarnya berapa persen. Kita punya rate, kita punya ratio tu hampir sama lah dengan mereka. Cuma sebab mereka tu jumlah penduduk terlalu ramai. Saya dapat satu audio seorang pakar tu sebut, dia kata, kalau tak dikawal negara kita ni, boleh cecah dia sampai 10,000 kes sehari. Tak mustahil. Kita dengar takut kan. Ini bukan benda main-main. Ini benda yang melibatkan nyawa. Orang mati kan. Benda ni zahir duduk depan mata-mata kita. Kita duduk tengok. Kawan saya tuan-tuan imam dekat masjid dekat Johor. Imam meninggal, pengerusi meninggal, salli ala sayyidina Muhammad, AJK seorang meninggal. Berturut-turut berapa hari yang sama kes Covid. Johor. Berapa hari lepas? Anak 2 orang dah meninggal dah. Mak dengan ayah duduk ICU Covid. Cerita ni cerita bukan cerita main-main. Cerita memang duduk dengan kita lah ni. Benda real duk jadi. Kat India tuan-tuan, bergelimpang kot jalan ni. Dia ambil video kot lorong berjalan ni. Tang ni rebah tang tu rebah tang ni. Tang tu rebah. Tang ni rebah. Tang ni duk tarik nafas, orang tak boleh buat apa. Orang tua, budak-budak pun berselera kot jalan. Allah. Pergi dekat hospital, pintu hospital buka, depa bawa naik ambulan pergi hospital. Sampai hospital pun tak mau terima lah. Tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan semua, benda ni tu jadi, ya Allah Rabbi. Takut kata. Waktu ni bukan waktu bergaduh sama-sama orang Islam. Saya nak pesan yang tu je. Kalau depa kata sallallahu alaihi Muhammad, oh, depa kata ni COVID-19 ni agenda apa, Dajjal. Agaknya Dajjal pun kata apa, aku pun kenal juga pasal. Kalaulah ini agenda siapa-siapa untuk pecah belahkan umat Islam, kalaulah ini satu agenda untuk pecah belahkan umat Islam, tuan-tuan, dia dah jaya lah. Betul tak ni? Tuan tengok tiap hari orang bergaduh. Sampai mufti pun dia berkata,
Mufti pun kena. Mufti wilayah. Ada siapa sini tak setuju dengan mufti wilayah? Saya nak abang ni. Dia bukan kata haram rentas negeri balik jumpa mak ayah. Tak. Nombor satu, dia kata kalau dia mai daripada tempat wabak, tempat ada wabak, dan dia berpotensi untuk bawa wabak tu pergi dekat orang lain, maka hukum dia apa? Haram lah. Nabi SAW suruh jangan duduk satu tempat ada wabak, orang duduk kat dalam, jangan keluar, orang dalam jangan masuk. Tu perintah Nabi SAW. Tu dah tu. Nombor dua, dia nak pergi balik jumpa mak ayah dia, dia pergi tipu, dia pergi tulis dia buat urusan dia apa-apa, kemudian dia pergi jumpa polis, dia bohong polis tu, polis percaya kat dia, polis tu cop, dia pergi tipu orang tu untuk dapatkan satu benda yang lain. Apa hukum nipu? Pun tak apa nak jawab saya apa tak. Hukum dia apa? Haram lah hukum dia. Yang tu dia apa? Bukan je isu perintah balik, tapi orang jenis baca tajuk saja, apakah hantam kata mufti macam-macam. Astaghfirullahaladzim. Yeah. Ada seorang tu dia buat video best tuan ni. Buat video dia kata apa? Saya nak cabar mufti ni. Tolong keluarkan satu hadis daripada Al-Quran yang membenarkan apa yang dia kata. Pening kau kepala kata. Mana bawa keluar hadis daripada Al-Quran? Hadis tu hadis lah, Quran pun Quran lah. Tak cerita dia yang cabar tu bukan? Kadang-kadang duk diam tu lagi bagus. Bila bercakap tu nampaknya ketidakretian dia tu. Tu bahasa orang baik-baik. Tak erti. Bahasa kita sedap sikit, nampak bodoh. Kalau tak bercakap tu tak nampak bodoh sangat. Bercakap tu nampak bodoh dia. Habis tuan-tuan, Allahumma salli alaihi, bergaduh sama-sama orang Islam. Ni bukan waktu bergaduh tuan. Nabi SAW pesan dekat Abi Dhar, kamu bersabar. Bila berlaku macam ni, wabak, kematian berlaku di mana-mana, waktu ni kamu bersabar, kata Nabi SAW kepada Abi Dhar. Sallallahu alaihi wasallam. Gaduh, ya Allah. Orang Islam kan patut gaduh sama-sama orang Islam tuan. Orang Islam tak patut bergaduh sama-sama orang Islam. Kita semayang setiap hari, pergi semayang berjemaah, duduk satu saf sama-sama. Lantik seorang pergi depan jadi tuan imam, baca surah Fatihah, baca surah Waladdallin. Kita ramai-ramai amin. Tu masuk setuju dengan kata tuan imam tu kan? Lepas tu lagi apa? Dia kata Allahu Akbar, dia suruh rokok, kita pun rokok. Seorang pun tak bantah. Dia suruh rokok, Allahu Akbar. Aku tak mau rokok untuk imam ni, aku tak puas hati. Pusing berkali kot ni apa dia. Tak, dia ikut tu imam sampai bagi salam habis. Semua yang duduk tu semua sama. Sekali lepas-lepas tu pula sekali sama zikir sama-sama, selawat sama-sama. Angkat tangan doa sama-sama. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera ke atas kamu ni. Dengan rahmat Allah. Kata doa kat orang sebelah. Orang ni pula, orang sebelah pula doa kat kita. Kita doa kat orang sebelah ni pula. Orang sebelah ni pula doa kat kita. Setiap sembahyang kita dapat doa dua orang. Orang ni doa kat kita, orang ni doa kita. Kita doa kat orang ni, orang ni pula kita doa pula kat orang ni. Lepas-lepas keluar masjid berkelahi. Pelik ni. Ni lah, pelik. Lepas tu hari Jumaat, tiap hari Jumaat berimpun pula, naik pula, lantik pula seorang tu bagi ceramah kat kita. Bertakwalah kamu kepada Allah, dia kata kita. Bagi tazkirah Allah. Lepas tu pimpin imam pula semayang apa semua. Lepas semayang tu sallallahu alaihi wasallam, selawat Nabi SAW, salam pula apa semua. Keluar masjid keli pelik. Ya, Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Saya sebut semua kena pegang teguh dengan tali Allah, jangan pecah belah. Sedih tuan, waktu ni saya duduk tengok. Orang ni kata kau ni, orang ni kata kau ni, orang ni kata kau ni. Orang Islam sama-sama orang Islam. Bayangkan kalau waktu wabak ni semua orang Islam satu elok. Kita kalau tak dengar cakap ulama, kita dengar cakap siapa? Siapa? Kalau tak mau dengar cakap ulama, kita dengar cakap siapa? Cakap pomin. Faham tak faham soalan ni? Waktu Nabi SAW ada, apa jadi di kalangan para sahabat, dia cari siapa? Cari Nabi, minta panduan Rasulullah, kami nak buat macam mana ni? Rasulullah bagi panduan. Bila Nabi SAW wafat, ada pengganti Nabi SAW, Khulafa' ar-Rasyidin. Kalau apa-apa masalah, dia akan cari siapa? Pergi cari ni khalifah, pergi cari khalifah tolong betul kat dia. Bila khalifah habis selesai wafat, apa semua tak ada siapa dah. Tinggal para sahabat.
Pergi cari para sahabat. Apa masalah pergi cari para sahabat? Sahabat-sahabat yang pernah tengok Nabi SAW, pernah berjumpa Nabi, pergi bagi fatwa, tolong selesai. Habis selesai para sahabat, tak ada, tinggal tabi'in, orang-orang yang pernah jumpa para sahabat tapi tak pernah jumpa Nabi SAW. Maka pergi rujuk kat depa. Orang para tabi'in dia akan bagi nasihat-nasihat apa semua. Habis tabi'in tak ada, tinggal tabi'in yang hidup selepas pada tu, tak pernah tengok Nabi, tak pernah tengok para sahabat tapi pernah berjumpa dengan tabi'in. Habis semua tak ada dah. Lah ni yang tinggal dekat kita ni, tinggal waris Nabi je. Tinggal waris Nabi. Siapa waris Nabi? Ulama. Siapa kata? Nabi kata, al-ulama warasatul anbiya. Pergi cari ulama. Ni bukan masa duk maki hamut ulama. Sebab ni bukan masa nak jauh daripada ulama. Ni waktu duduk dekat dengan ulama akhir zaman ni. Jangan siapa pun jauh daripada ulama ni. Pegang tangan Tok Guru elok-elok. Waktu ni pegang tangan Tok Guru elok-elok, jangan lepas. Tok Guru kadang bercakap benda tak masuk dengan akal kita. Sebab keputusan dia buat kadang-kadang bukan pakai akal dia. Istikharah dia, munajat dia, syura dia buat keputusan. Tok Guru kata apa? Lagu ni kita buat. Kita kata tak betul ni Tok Guru ni. Tak betul ni. Tak kena gaya kot ni. Dah dengar cakap dia. Pasal ada benda yang kita tak reti, yang Allah bagi dia reti. Dia faham tak lah? Ni duduk gaduh lah sama-sama kita ni. Allah risau kita kan. Allah bagi elok dan jemaah Islam perintah elok lah kan. Mana ada sempurna, adalah sikit-sikit kurang tu. Kita ada pengalaman 22 bulan. Allah SWT. Jadi semua kan, jangan pecah belah tu. Semua kena duduk elok. Siapa pimpinan kita? Tok Guru. Nak ikut siapa ni Ustaz? Ikut Tok Guru. Dengar tu pesan lah. Sedar lah siapa. Nak ikut siapa Ustaz? Ulama bimbing kita. Sebab dulu dia ikut Nabi. Nabi dah wafat. Ikut siapa? Nabi tinggal waris dia. Waris dia nama apa? Ulama. Nombor satu apa ni? Hikmah pengajaran kita ambil pada kisah tu, muhasabah diri. Mungkin apa yang berlaku ni pasal apa? Pasal kita, bukan pasal orang lain. Nombor dua, pengajaran kita boleh ambil pada tu. Apa dia? Asbab hidayah. Tahu asbab hidayah? Kadang-kadang Allah nak ubah kita ni, Allah nak berubah kita ni, pasal apa? Pasal benda yang berlaku di sekeliling kita. Dia tu Allah nak ubah dia 40 tahun buat maksiat. Allah nak ubah dia seorang. Allah bagi wabak satu kampung. Allah nak selamatkan dia seorang. Allah bagi tuan-tuan musibah satu kampung kena. Allah nak bagi selamat dia seorang. Kadang-kadang macam-macam jadilah hidup kita sebab Allah sayang kita. Allah nak ubah kita jadi lebih baik. Nombor 3, pengajaran kita boleh ambil kat situ. Apa dia tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak mana pun dosa, salah macam mana pun, selagi tak syirik pada Allah, minta ampun, Allah ampun dosa kita. Ni waktu ni, tahu saya nak ajak apa ni tuan-tuan? Kalau dapat cakap dengan tuan-tuan, aku ada siapa duk tengok lagi kat Facebook apa semua ni, saya nak minta satu benda je. Waktu ni bagi banyak istighfar. Sungguh ni saya minta sungguh ni, bukan minta main-main ni. Banyakkan istighfar. Dalam sehari tu, carilah waktu paling kurang 100 istighfar. Istighfar tak hari ni? Kak, belakang ni. Istighfar tak hari ni? Istighfar. Berapa kali? 25 kali kan? Bukan, 15 kali. Pasal 15 kali? Siap kali semayang 3 kali. Yang tu istighfar untuk semayang. Adalah lemah tak mana akan ralik, tak mana akan lalai, tak mana akan Nabi suruh istighfar lah. Yang tu untuk semayang tadi ni. Yang dosa buat, yang tengok benda tak elok, yang bercakap benda tak elok, yang pergi tempat tak elok, yang buat dosa tu bila nak istighfar tu? Bila nak istighfar tu? Duduk tak? Duduk elok. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah, sebut tu sampai masuklah hati ni. Allah, dosa aku buat ni, Allah, dosa aku buat ni. Baik keluar yang mata tu sikit ni. Dan bila yang buat lagu tu?
Bila ada tak betul-betul sungguh-sungguh ni? Tahu ada waktu mana paling bagus sekali ni istighfar? Waktu paling cantik Allah sebut, waktu paling cantik untuk istighfar Allah sebut dalam Quran. Wal mustaghfirina bil ashar, Allah sebut dalam Quran. Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu tu waktu paling baik untuk istighfar. Tuan-tuan 10 akhir malam ni, malam 27. Bangkit awal malam ni, tuan-tuan mai qiyamul lail, minta tu imam yang pimpin qiyamul lail, ustaz boleh tak ajak kami istighfar 100 kali? Bagi berasa, istighfar bagi berasa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang sangat, nak buat 100 kali panjang sangat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bagi dia berasa sampai hati tu. Bukan setakat Allah nak ampun dosa kita. Kita istighfar tu pasal Allah nak minta ampun dosa kita. Tapi kita minta ampun dosa kita, Nabi SAW kata apa? Man lazima istighfar. Siapa yang melazimi istighfar, maka min kulli dhiqin makhrajan, pada setiap kebuntuan, rasa sempit tu Allah pelepah. Allah tunjuk jalan. Min kulli hamin farajan, pada setiap rasa gelisah itu Allah akan bagi tenang. Wa dhuqu haitsu la yahtasib, Allah akan bagi pada dia rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Ni waktu ni minta ampun, istighfar. Mudah-mudahan Allah dengan kita istighfar tu Allah angkat wabak ni daripada kita. Boleh tak nak minta ni? Berapa hari ni? Start malam ni bagi ada istighfar 100 kali. Boleh ni? Kalau tak dapat buat pagi ni untuk tahajud pun tak, dan buat esok siang, bagi dapat juga 100 kali sehari tu. Dan bagi berasa kita punya istighfar. Tuan-tuan bisa dengar kisah Imam Ahmad dengan seorang penjual roti, kisah istighfar. Imam Ahmad ni, dia satu hari hati dia teringat sangat nak pergi satu tempat tu jauh pada tempat dia. Maksud teringin sangat nak pergi. Ya Allah, teringin. Dia pun pack baju dia pun, barang dia terus pergi tempat tu. Musafir punya jauh. Sampai ke tempat tu, dia tak tahu arah nak pergi mana. Dia pergi masjid lah. Dia singgah kat masjid. Dia singgah kat masjid. Dia duduk sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak, dah tak tahu nak arah nak pergi mana. Dia pun niat i'tikaf dalam masjid lah. Tiba-tiba tuan-tuan, mai ni Tok Siap. Tok Siap kata apa? Syekh. Dia tak kenal siapa. Zaman tu orang jenis orang tak kenal muka, tapi kenal nama. Syekh. Pak Syekh tu bukan panggil Syekh, pasal Syekh ni kira umur 40 tahun ke atas orang panggil Syekh tu, orang tua tu. Syekh buat apa kat sini? Dia kata nak duduk i'tikaf kat masjid. Oh, tak boleh. Keluar. Cengeng tu siap ni. Sama ada baru lantik ataupun baru dapat allowance. Dia cengeng. Keluar. Tak boleh masjid nak keluar. Dia pun Allah. Halau keluar. Dia pun duduklah kat beranda masjid tu. Duduk bayar duduk sat. Syekh ni keluar pula dah. Tu siap ni. Ni buat apa tang ni pula ni? Tak boleh duduk dalam, tak boleh duduk keluar. Luar pun tak boleh. Keluar. Dahsyat lah kawan ni. Dia pun nak buat kena, dia keluar pergi depan. Ada seorang nampak. Dia kata, tuan, main sini. Siapa ni tuan ni? Dah, saya nak duduk masjid, tapi dia tak bagi. Tak apa, dia ikut saya. Dia pun bawa lah pi mana? Pi ke rumah dia. Tuan duduk sini lah. Tak ada tempat mana, duduk sini. Sambil-sambil saya nak siapkan roti saya untuk meniaga esok. Lepas tu duduk tengok, setiap kali dia masuk roti, Syekh saya cerita ni waktu saya duduk kat Yaman tu. Setiap kali dia masuk, astaghfirullahalazim. Waktu dia tarik balik, wa atubu ilaih. Waktu dia masukkan roti kat lawan tu, dia kata astaghfirullah. Waktu dia tarik balik, wa atubu ilaih. Itulah yang dia buat, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Berapa banyak roti, itulah dia istighfar dia. Takjublah Imam Ahmad. Dia tak tahu kata tu Imam Ahmad, dia tak kenal. Dia kata, tuan ni berapa lama dah tu buat kerja ni? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa lama dah buat ni? Dia kata, saya buat ni 30 tahun dah. Semenjak saya start berniaga ni sampai hari ni 30 tahun dah suruh istighfar. Dia kata, hebatlah tuan. Tuan dapat apa? Duk buat amal ni tuan dapat apa? Dia kata, hebat. Wahai tuan, apa saja yang saya niat, apa saya teringin, semua Allah bagi. Istighfar. Apa saya teringin, semua Allah bagi belakang.
Kita betul lah Nabi SAW sebut betul. Warzuqu haitsu la yahtasib. Allah akan bagi pada rezeki pada Allah tak sangka-sangka. Betul? Dia kata cuma satu je Tuhan yang setakat lah ni saya duk minta tak dapat-dapat lagi. Doa sini lama dah tapi tak dapat-dapat lagi. Apa dia? Saya teringin sangat nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai hari ni tak jumpa lagi. Kawan ni terus bangun pergi peluk kawan tu. Dia kata, Tuan, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Doa Tuan telah makbul dah. Berkat daripada istighfar. Menangis mereka. Tuan-tuan, tuan-tuan nak tengok keajaiban istighfar ni, tuan-tuan buat. Tuan-tuan jangan dengar cakap saya. Nabi SAW kata. Tambah-tambah kita duduk waktu ni, tuan-tuan, rajin istighfar. Banyak lagi lah kisah-kisah istighfar yang kita boleh buat. Minta ampun pada Allah. Mungkin bukan sebab pasal orang lain, mungkin bukan pasal siapa-siapa, mungkin pasal kita yang menjadi penyebab wabak di rumah ni gitu. Minta ampun pada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang pertama tadi apa? Dosa kita penyebab. Nombor dua, sallallahu alaihi Muhammad, apa ni, asbab hidayah. Nombor tiga, minta ampun, istighfar Allah, ampun dosa. Yang keempat, tuan-tuan, selama kita duk buat dosa, Allah sembunyi dosa-dosa kita. Siapa pun tak tahu. Ni saya duk cakap depan tuan-tuan ni, tuan-tuan, dosa berlambak. Kalau dosa ni main hitam wajah, saya ingat hitam relip muka saya ni. Kalau dosa ni dia main dengan bau busuk agak, siapa pun tak teringin duduk tepi kita ni. Tapi kita ni nampak baik, orang duk tengok kita baik, orang duk rapat dengan kita. Tahu pasal apa? Pasal Allah tak tunjuk aib kita aja. Betul tak ni? Kalau bau busuk ni, siapa pun tak mau duduk pergi kita kan ni. Tuan-tuan tahu tak Nabi SAW sebut hadis dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandili sebut dalam bab mulut. Dia dah Nabi sebut satu perkataan bohong yang keluar pada mulut seorang, dia cakap satu bohong aja, busuk tu punya keluar, tuan-tuan, malaikat akan lari 1 mil daripada dia. Satu batu malaikat lari. Pasal apa? Tak tahan bau busuk. Satu perkataan bohong yang keluar pada mulut dia. Kita berapa banyak bohong kita sebut tiap hari, tuan. Kalau betul bohong tu, bau busuk tu, malaikat pun tak teringin duduk. Kalau betul bau lah, tak ada siapa teringin duduk lebih kita. Tapi Allah tunjuk muka kita ni jernih elok semua. Saya duduk tengok tuan-tuan semua ni, semua muka ahli syurga ni. Amin, kata amin. Kata amin pun tak mahu ni. Ahli syurga pun tak amin kalau. Tuan-tuan, tak nampak satu pun celah, tuan-tuan. Tapi kita tahu kita buat apa. Betul tak? Kita tahu. Dulu umur 20 tahun buat apa tu? Waktu duduk langgak ni, waktu mula umur 20 tahun tu, tuan-tuan, yang pergi naik motor pergi kerja kat Pulau Pinang tu. Kan? Waktu kita duduk kerja kilang dulu dekat Pulau Pinang tu, apa kita buat tu malam-malam tu? Kita tahu. Siapa pun tak tahu. Kita tahu. Nanti pi depan Allah, tuan-tuan boleh bayang tak ni? Ni ditayang semua, tunjuk kat kita ni. Video tu, gambar tu, semua kita buat, semua orang tengok. Semua orang tengok. Kita lah ni, anak cucu kita nampak kita serba hantar kepala kan. Cucu kita ni keluar-keluar ni kopiah Ustaz Fadil atas kepala dia. Kopiah Ustaz Fadil. Dulu. Tak sebab. Kopiah atas kepala ni. Rida atas bau, tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak cucu kita nanti waktu duduk pada mahsyar, dia tengok balik ni. Ni siapa ni? Nah, ni Tok Wan ni. Ni Wan ni. Awak Wan buat apa ni? Dia tunjuk balik benda kita buat tu umur 20 tahun tu. Tuan, malu tak? Ya Allah Rabbi. Sebab tu Nabi ajak kat kita masuk 10 akhir Ramadan, ajak kat Sina Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun, ya Allah, minta ampun. Guna perkataan al-afu. Dia ada dua, satu al-afu, satu lagi maghfirah. Dua-dua pun pengampunan. Sahabat tanya Rasulullah, ayu doa afdal? Rasulullah, doa apa paling afdal sekali? Al-afu, minta ampun. Guna perkataan al-afu. Ulama syarah, apa beza di antara al-afu ni, pengampunan ni, dengan maghfirah, pengampunan ni? Allahumma ghfirli.
Yang ni Allah guna perkataan al-afu dengan al-maghfirah. Ni apa beza dia? Yang pengampunan satu ni, Allah ampun dosa dia, tapi kat catatan amal dia masih ada lagi. Tapi Allah tak azab lah, pasal dia dah terampun dosa dia. Tapi cerita nanti waktu Allah suruh kerak, suruh baca, kerak, Allah suruh baca, dia baca balik benda dia buat tu, tulis satu. Oh ni buat apa, ni buat apa, ni buat apa, ni buat apa. Ada lagi, tapi Allah tak azab sebab dosa dia diampun dah. Ada satu lagi, dia panggil al-afu. Allah ampun dosa dia tu, ampun dalam keadaan bukan sakat Allah ampun dosa, catatan pun tak ada lah. Dia waktu dia tengok-tengok tu, mai umur balik, habis balik tu, dia okey sikit duduk sekolah apa semua. Habis tu habis sekolah tu umur 17, umur 18, dia dah mula nakal tu, dia mula takut dah. Ya Allah, ni nak tunjuk ni macam mana ni? Allah ceritakan setiap hari Jumaat kita baca, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, dia bertunduk kepala depa, tak berani angkat, tunduk rapat. Wahai Tuhan kami dah tengok dah tu dosa-dosa kami buat dulu ni. Kami dengar dah ni semua dosa-dosa ni. Ya Allah, tolonglah hantar balik kami pergi dunia kami. Kami nak buat amal soleh hari ni, kami yakinlah. Oh tuan-tuan, ya amin. Kita pun takut ya Allah, macam mana ni cara ni ya Allah, umur 20 dah masuk umur 20, kita tahu dah umur 20 kita buat apa, tahu dah umur 18 kita buat apa. Kita punya duduk tenggelam dalam maksiat tu daripada umur 20 sampai umur dekat 40. Tuan-tuan boleh bayang tak ni? Allah cerita, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bila dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka takut dengan apa yang dibentangkan di depan-depan. Lalu dia kata apa? Aduh celaka kami hari ni, kita apa pula ni, tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua tercatat. Ibn Abbas kata apa? Kamu tak senyum kat orang pun Allah catat. Jumpa orang buat muka tu, orang senyum kat dia, tengok tu, catat, ungkit kat akhirat. Jangan main tuan. Sebab tu dalam hadis kursi cerita, waktu bentang amal 99 dokumen, yang setiap dokumen tu sejuh mata mandang punya banyak, mau tak banyak, semua tulis. Ni kita duduk dalam tazkirah ni setengah jam lebih dah apa kan? Bukan tulis duduk tazkirah daripada pukul 10 sampai 10.30. Dah, apa yang kita buat dalam tazkirah tu semua dia tulis. Duduk ni tengok handphone, jelen kat ustaz, duduk lalu mana aku nampak link tu. Buat bara apa macam semua dia. So apa yang dia buat dalam tempoh ni semua catat satu-satu. Tak boleh bayang. Patutlah dokumen tu sampai sejauh mata mandang. Allah Rabbi. Elok-elok sampai time. Tuan-tuan ya Allah, dalam tempoh berapa puluh tahun, berapa tahun tu yang ditenggelam dalam maksiat tu, tengok yang maksiat tu semua tak ada. Tak ada. InsyaAllah tak ada, semua tak ada. Pasal apa tak ada? Al-afu, Allah ampun dosa. Faham tak ni? Maka subhanallah, tuan-tuan, ada tak kita buat dosa? Ada. Kita tahu tak kita buat dosa? Tahu. Allah tutup aib kita. Tahu tak sampai bila Allah tutup aib kita? Tahu tak sampai bila Allah akan tutup aib kita? Sampai kita buka aib orang. Sampai kita mula buka aib orang. Waktu tu Allah akan buka aib kita. Bukan zakat buka kat dunia, buka kat akhirat. Nabi sebut, barang siapa yang menutup aib saudara dia, maka Allah akan menutup keaiban dia dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafah pada situ kita faham, siapa buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Kat dunia tak apa lagi. Kalau orang buka aib dia, tuan-tuan, dia kalau buka kod Facebook, dia boleh deactivate Facebook tu. Kalau orang kata fitnah dia kat kampung, tak apa tuan-tuan, dia boleh start kereta pindah pergi kampung lain. Tapi kat akhirat tak ada tempat nak lari. Sehingga Ibnu Katsir sebut dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, waktu Allah buka keaiban di akhirat, dia minta pada Allah agar terus masuk neraka. Sebab dia dah tak tahan dah, malu apabila keaibannya semua didedahkan kepada Allah. Dan sallallahu alaihi wasallam, maka tengok macam mana Allah menutup aib kita.
Nabi Musa kata, ya Allah boleh tak cerita siapa orang tu? Allah kata, waktu dia buat maksiat dulu pun aku tutup, apatah lagi waktu dia bertaubat pada Allah. Jangan kita pula duk pergi buat kerja lebih hebat pada Tuhan, duk pergi buka aib-aib orang. InsyaAllah, mudah-mudahan tazkirah tu manfaat untuk diri saya, manfaat untuk diri tuan-tuan. Mudah-mudahan sahabat semat kita ni Allah ampun seluruh dosa-dosa kita ni. Waktu kita duduk dalam bulan Ramadan ni, kita keluar dari Ramadan ni bersih daripada dosa. InsyaAllah nah. Jadi cukup sekadar tu bagian tazkirah untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nak maklum lah. Ni ya. Macam tak puas hati nampak. InsyaAllah jumpa pula tahun depan. Kira saya kontrak kat sini tiap-tiap tahun. InsyaAllah, amin amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai ke Ramadan akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.